Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Fikri. Jom kita belajar kerana ilmu Allah itu luas. Hari akhirat. Apa itu hari akhirat? Hari di mana nanti kita melihat kemusnahan dunia. Pada ketika itu pelbagai peristiwa-peristiwa besar yang kita akan saksikan. Ombak yang datang menerpa kita, gempa bumi yang tidak berhenti terjadi, gunung-gunung berhamburan mengeluarkan segala isinya. Dan pada waktu itu kita mencari perlindungan. Ternyata di mana-mana pun tempat kita bersembunyi, walaupun di dalam bangunan, walaupun di bawah tanah, nescaya tidak akan selamat. Kerana janji Allah, hari akhirat itu pasti berlaku. Dan kita juga akhirnya akan kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar diucapkan kepada anak didik yang berada di rumah? Semoga sentiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Anda boleh rujuk kepada buku teks anda, muka surat 80. Pastikan buku berada di depan anda supaya anda lebih lagi memahami isi kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pertama sekali kita melihat dulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini ataupun apa yang akan kamu dapat selepas kamu mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, objektif yang pertama ialah boleh menyatakan pengertian hari akhirat. Yang kedua, menjelaskan hukum beriman dengan hari akhirat. Yang ketiga, menerangkan nama lain bagi hari akhirat. Dan objektif yang keempat pula adalah menganalisis kepentingan beriman kepada hari akhirat. Baik, pertama sekali kita lihat dulu apakah pengertian ataupun maksud hari akhirat. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu tu ada satu petikan ataupun pengertian di situ, di mana hari akhirat bererti hari berlakunya kehancuran seluruh alam dan diikuti dengan manusia akan dibangkitkan. Manusia akan berhimpun di padang mahsyar untuk dihitung amalannya bagi menerima pembalasan sama ada syurga atau neraka. Baik, ini adalah pengertian hari akhirat yang merupakan janji Allah itu merupakan satu kehancuran. Maksudnya bumi ini, alam ini akan dihancurkan semuanya sekali dan manusia pula akan dibangkitkan. Apabila dibangkitkan, manusia akan berhimpun di padang mahsyar untuk dihitung amalannya, untuk menerima pembalasan sama ada kita ini merupakan ahli syurga ataupun kita ni ahli neraka. Terusnya kita melihat pula kepada dalil beriman kepada hari akhirat, di mana kita beriman kepada hari akhirat ini ada bukti ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Maksudnya, tetapi kebaikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, segala kitab dan seluruh para nabi. Surah Al-Baqarah ayat 177. Baik, apakah pula hukum kita beriman dengan hari akhirat? Di mana di dalam buku kamu ada menjelaskan bahawa hukum beriman dengan hari akhirat ini adalah wajib. Mengapa wajib?
Sebab beriman dengan hari akhirat merupakan satu daripada rukun iman. Kalau kita tidak percaya dengan hari akhirat, boleh merosakkan iman kita. Baik, seterusnya kita melihat pula kepada nama lain bagi hari akhirat, di mana hari akhirat ni ada bermacam-macam nama dia, dan tetap sama, ia tetap juga hari akhirat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ada 6 nama lain bagi hari akhirat. Yang pertama dipanggil sebagai Yaumul Qiyamah, yang bererti hari kebangkitan, di mana pada waktu tersebut kita akan dibangkitkan daripada kubur untuk dihimpunkan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dipanggil sebagai Yaumuddin, yang bermaksud hari pembalasan, di mana pada waktu itu, pada saat itu, segala amal yang pernah kita buat di dunia, sama ada baik ataupun buruk, akan mendapat balasan daripada Allah. Kalau kita melakukan amal kebaikan, maka kita akan mendapat syurga Allah. Sebaliknya, kalau kita melakukan banyak kejahatan semasa di dunia, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dipanggil sebagai Yaumul Hisab, yang bermaksud hari perhitungan amalan. Pada waktu itu, pada saat itu, amalan-amalan kita diperhitungkan. Banyak mana kebaikan kita, banyak mana keburukan kita. Alangkah beruntungnya manusia yang mendapati bahawa amalan kebaikan dia itu lebih berat daripada keburukan, dan nescaya dan pasti dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat dipanggil sebagai Yaumul Khulud. Yaumul Khulud, yang bermaksud hari kehidupan abadi. Pada waktu ini, pada saat ini, tiada lagi kematian, di mana apabila kita sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada lagi kematian, sebaliknya kehidupan selama-lamanya, ataupun dipanggil sebagai kehidupan abadi. Yang kelima dipanggil juga hari akhirat ini sebagai Yaumul Hasr. Yaumul Hasr, yang bererti hari berkumpulnya makhluk untuk dihisab. Kita berkumpul di padang mahsyar, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisab itu apa? Diperhitungkan amalan kita untuk mendapat sama ada kita dapat syurga ataupun kita mendapat neraka. Dan yang terakhir, yang keenam, dipanggil sebagai Yaumul Khuruj. Yaumul Khuruj, yang bererti hari keluarnya manusia daripada kubur ataupun hari kebangkitan. Kita akan dibangkitkan ataupun dikeluarkan setelah kematian kita di dunia. Kita dikeluarkan daripada kubur untuk berkumpul di hadapan Allah, untuk dibentangkan segala amalan kebaikan dan keburukan kita, untuk kita mendapat syurga ataupun kita mendapat neraka. Baik, yang terakhir pula kita tengok kepada kepentingan beriman kepada hari akhirat. Apabila kita meyakini dengan hari akhirat, kita percaya dengan hari akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kesan dia kepada diri kita ataupun kepentingan kepada diri kita? Yang pertama, mendorong manusia melakukan amal soleh untuk mendapatkan syurga. Kita takut dengan berlakunya hari kiamat ataupun hari akhirat ini. Takut amalan kita ni tidak diterima oleh Allah, sama ada kita ni masuk ke dalam syurga ataupun neraka. Maka kita berusaha untuk melakukan amal soleh, kita kumpul banyak kebaikan untuk mendapatkan syurga. Yang kedua, menimbulkan rasa gerun untuk melakukan dosa yang boleh mengakibatkan balasan neraka. Takut untuk kita melakukan dosa, takut untuk kita melakukan salah kepada Allah. Sebab apa? Sebab segala dosa ataupun kesalahan, maka balasannya adalah neraka. Dan yang ketiga, yang terakhir, kepentingan apabila kita meyakini ataupun kita beriman dengan hari akhirat adalah melazimi istighfar dan selalu bertaubat. Kita melakukan kesilapan, kita melakukan kesalahan ataupun ada kerosakan dalam amal kita, maka kita segera beristighfar, astaghfirullahalazim, dan kita bertaubat
memohon ampun kepada Allah supaya diampunkan dosa kita, supaya nanti apabila berada di akhirat kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah antara kepentingan ataupun kebaikan sekiranya kita meyakini ataupun beriman dengan hari akhirat. Dan itu sahajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Moga-moga memberikan manfaat dan kebaikan kepada anak murid semua. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan itu datang daripada diri ustaz sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.